Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah harap semuanya sihat. Hari ini pelajaran akhlak kita akan masuk. Kita akan teruskan di dalam tajuk adab berjual beli. Minggu lepas kita telah pun membaca, memahami dan menghafaz pengertian jual beli. Bagi yang belum hafaz, belum faham, boleh ulang kaji semula apa yang kita telah pun belajar pada minggu lepas di video Ustazah yang telah lepas. Kita terus kepada adab berjual beli. Ikut Ustazah baca sama-sama. Adab berjual beli. Pertama, niat berjual beli kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memulakan pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, memberi layanan mesra kepada pelanggan. Keempat, mengutamakan pelanggan. Kelima, tidak ada unsur penipuan. Keenam, sabar dengan ragam pelanggan. Ketujuh, mengutamakan kebersihan dan kualiti. Kelapan, menggunakan bahasa yang sopan. Kesembilan, jujur. Baik, adab berjual beli ada 9. Yang pertama tadi niat. Kita pastikan niat kita berjual beli hanya kerana Allah. Jangan niat kerana lain, kerana nak kaya. Tapi tidak ada niat kerana Allah. Bila kita berniat kerana Allah, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita berjual beli. Di samping tu kita akan dapat pahala ya. Yang kedua, mula pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa sahaja pekerjaan yang kita lakukan, mesti dengan menyebut nama Allah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, beri layanan mesra kepada pelanggan. Sekiranya kita adalah penjual, kita ada pelanggan, maka kita layan pelanggan kita dengan baik, ya. Jangan kita layan dengan sombong, dengan kasar, ya. Seterusnya utamakan pelanggan. Mesti utamakan pelanggan kita, ya. Yang kelima, tidak ada unsur penipuan dalam jual beli. Jangan ada unsur penipuan dalam jual beli. Sebab kita nakkan keberkatan dalam rezeki, kita mesti jujur. Peniaga mesti jujur. Seterusnya, sabar dengan ragam pelanggan. Pelanggan ni selalunya dia biasalah manusia. Manusia ada berbagai ragam, ya. Manusia ada berbagai ragam. Maka bila sekiranya kita adalah penjual, maka sabar sajalah dengan apa saja ragam pembeli kita, ya, pelanggan kita. Seterusnya, utamakan kebersihan dan kualiti. Barang apa yang kita jual, sekiranya barang tersebut adalah makanan, makanan tersebut mesti disediakan dalam keadaan yang bersih, penyediaannya bersih, kualitinya bersih, tempat kita masak tu mesti bersih, ya, dan berkualiti. Seterusnya, ke-8, guna bahasa yang sopan. Kita sebagai penjual, sama ada kita pembeli sekalipun, gunalah bahasa yang sopan. Seterusnya, jujur ni samalah dengan tidak menipu tadi, ya. Tidak ada unsur penipuan. Jujur mesti kita sebagai orang Islam pun dilatih untuk bersikap
ataupun bersifat dengan sifat yang jujur. Baik, seterusnya kita masuk muka surat 3, iaitu dalil tuntutan berjual beli. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah halalkan apa saja bentuk jual beli. Namun Allah haramkan riba. Riba ni apa? Riba ni adalah penipuan di dalam jual beli. Penipuan macam mana? Contohnya, barang tersebut dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Maka itu adalah salah satu bentuk penipuan, salah satu bentuk riba dalam jual beli. Okey, seterusnya, perkara-perkara yang dilarang ketika berjual beli. Pertama, menipu dalam timbangan, sukatan, bilangan dan harga. Kedua, menyembunyikan kecacatan barang yang dijual. Ketiga, menjual barang yang telah luput tarikh. Keempat, barangan yang dijual tidak berkualiti. Okey, itu antara perkara yang dilarang ketika jual beli. Apa dia? Tipu, tipu dalam timbangan. Okey, pelanggan nak sekilo gula, tetapi dia kurangkan timbangan gula tersebut. Dikurangkan. Contohnya dia bagi pelanggan tu hanya 800 gram dengan nilai 1 kilo gula. Maka di situ adalah menipu dalam timbangan. Sukatan. Contoh dia sukat. Pelanggan tersebut nak apa? Nak satu cawan apa saja sukat yang berbentuk sukatan. Okey, bilangan. Contohnya pelanggan nak 10 biji buah apple, tetapi dia kurangkan. Dia jual harga 10 biji dengan 9 biji saja buah apple. Okey. Kemudian harga, dia menipu harga. Okey. Kat situ penipuan dalam timbangan, sukatan, bilangan dan harga tersebut dilarang di dalam Islam. Yang kedua, menyembunyikan kecacatan barang yang dijual. Contohnya barang tu telah pun rosak tapi disembunyikan, ataupun disorokkan kecacatan barang tersebut. Kemudian jual barang yang telah luput tarikh. Luput tarikh, dah expired pun tidak boleh. Perkara yang tidak boleh dilakukan ketika berjual beli. Seterusnya, barang yang dijual tidak ada kualiti. Tidak ada kualiti pun adalah perkara yang dilarang ketika berjual beli. Okey, faham semua? Seterusnya kita masuk kepada fadilat beradab ketika jual beli. Okey, kat sini fadilat. Fadilat kamu mesti faham. Fadilat ialah apa sahaja perkara yang baik yang terdapat di dalam sesuatu perkara. Perkara baik, Fadilat ialah perkara baik. Okey. Kita baca sama-sama fadilat beradab ketika jual beli. Pertama, perniagaan bertambah berkat dan maju. Kedua, memenuhi keperluan masyarakat. Ketiga, dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat. Keempat, membantu golongan yang tidak bernasib baik. Kelima, membantu meningkatkan ekonomi umat Islam. Baik, 5 fadilat beradab ketika jual beli. Itu semua perkara yang baik-baik. Perniagaan bertambah maju, memenuhi keperluan masyarakat, Allah sayang, Rasulullah sayang. Kemudian kita akan bantu golongan bernasib baik, bantu tingkatkan ekonomi umat Islam. Itu semua fadilat ketika beradab ketika berjual beli. Dan seterusnya, akibat tidak beradab ketika berjual beli. Pertama, dibenci Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat. Kedua, rezeki tidak berkat. Ketiga,
pelanggan hilang kepercayaan. Keempat, berlaku penipuan, pengkhianatan dan kezaliman. Kelima, mencetuskan perbalahan. Baik, kamu semua kena faham kalau akibat, tadi fadilat ya, fadilat perkara baik. Akibat pula ialah perkara yang tidak baik. Ya, akibat tidak beradab. Perkara yang tidak baik di dalam sesuatu adab. Contohnya, dibenci Allah, Allah benci, Rasulullah benci. Rezeki yang kita dapat tidak berkat. Pelanggan hilang kepercayaan. Berlaku penipuan, pengkhianatan, kezaliman, mencetuskan perbalahan. Sekiranya kita tidak beradab dalam jual beli, boleh mendatangkan bergaduh, ya, boleh mendatangkan rezeki yang tidak berkat kepada kita. Bila rezeki tidak berkat, maka hidup kita tidak akan tenang, ya, kehidupan kita tidak akan tenang, kacau bilau, sentiasa bergaduh, ya, bergaduh dengan orang, bergaduh antara suami isteri, bergaduh antara ahli keluarga, ya. Itu adalah akibat tidak beradab ketika berjual beli. Baik, Ustazah harap kamu semua faham, ya. Sekiranya tidak faham, bolehlah rujuk pada Ustazah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.